Izzy has taught all of us we're more alike than we are different at the end of the day. We found out that Izzy was going to be born with Down syndrome at 16 weeks into the pregnancy. I remember her saying, "Do you still want to go through with the adoption?" And we said, "Well, absolutely." Along the way, she has developed some pulmonary issues, epilepsy, as well as autism. And we just treat it as if it's not going to stop us. Yeah, you want me to clap? Okay, I can clap. The doctors, the staff, and this whole experience, it's just been amazing. Everybody is always so welcoming with us. You're such a grown-up girl. I had never looked at kids with special challenges as different, but now I have more of appreciation for it. Back in the 1950s, when people with Down syndrome were born, they went into an institution. I can't imagine it now. All the research and all the different studies and findings. She's going to be able to live a normal life, and it's through the giving and people being generous. Jadi, saya memilih sindrom Down atau juga dikenali sebagai trisomi 21 kerana mereka yang mengidap sindrom Down ni mempunyai bentuk wajah yang serupa. Perkara ni menarik minat saya untuk mengkaji dengan lebih mendalam faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya sindrom Down ini. Jadi antara ciri-ciri mereka yang mengidap sindrom Down termasuklah mereka mempunyai tubuh yang pendek, saiz kepala kecil, lidah terjelir, raut wajah yang rata dengan kedudukan mata sedikit ke atas serta pertumbuhan sama ada fizikal, mental dan juga kognitif yang lambat berbanding dengan mereka yang normal. Jadi punca yang pertama ialah faktor variasi genetik. Seperti yang kita tahu dan kita pernah belajar ketika biologi dahulu, untuk pembahagian sel manusia, kita ada dua iaitu mitosis dan meiosis. Untuk meiosis inilah yang mana pembahagian sel berlaku untuk membentuk gamet, iaitu gamet jantan dan gamet betina. Gamet jantan dibawa oleh bapa dan gamet betina dibawa oleh ibu. Jadi, mengapa boleh berlakunya sindrom Down ini? Sindrom Down ini berlaku ketika ketika pembahagian meiosis ada sedikit masalah di situ, di mana kegagalan gentian gelendong berfungsi ketika proses meiosis di peringkat anafasa. Peringkat anafasa ni peringkat di mana kromosom-kromosom tertarik ke kutub bertentangan untuk membentuk dua gamet yang berbeza atau dua sel yang berbeza. Jadi kromosom, bila gentian gelendong gagal berfungsi, kromosom pun gagal berpisah, menyebabkan gamet yang terhasil mempunyai bilangan kromosom yang tidak normal, iaitu 22 atau 24, sama ada kurang atau lebih, di mana sepatutnya mereka yang normal, bagi gamet yang normal mempunyai 23 sahaja bilangan kromosom. Jadi, bila bilangan kromosom gamet ni tidak normal, ada yang lebih, ada yang kurang, dia akan ada kromosom tambahan ketika disenyawakan. Kita manusia normal, sepatutnya bilangan karyotype seperti gambar di sini, ini adalah karyotype untuk yang normal. Karyotype bagi mereka yang normal sepatutnya ada 46. Jadi kita ada 23, di mana setiap satu tu ada dua pasang kromosom. Namun bagi mereka yang mengidap sindrom Down, di kromosom ke-21 dia terdapat kromosom tambahan, di mana sepatutnya bagi orang normal ada dua sahaja, tapi bagi mereka yang mengidap sindrom Down mereka ada 3, seperti gambar rajah ini. Di kromosom 21 ada 3. Jadi bila terdapat terlebih di kromosom ke-21 ada 3, bermaksud bilangan kromosom keseluruhan bagi mereka yang mengidap sindrom Down ialah 47. Kita yang normal, bilangan kromosom kita jumlah keseluruhan adalah 46. Terlebih kromosom ni menyebabkan berlakunya kerencatan mental, mata sepet dan lidah sedikit terjelir, dan ini membuktikan kenapa mereka yang mengidap sindrom Down wajah mereka adalah sama biarpun mereka bukan berasal daripada keturunan atau keluarga yang sama. Sebab yang menyebab punca kepada mereka ni ialah berlaku pada kromosom, di mana kita semua mempunyai kromosom masing-masing yang menentukan bagaimana ciri mata kita, ciri wajah kita, wajah fizikal, dan kromosom ke-21 inilah yang menentukan bentuk-bentuk fizikal dan juga mental yang menyebabkan mereka yang mengidap sindrom Down
mempunyai masalah yang sama dan juga wajah fizikal yang seakan sama dan kita boleh kenal. Selain daripada faktor variasi genetik tadi, terdapat juga faktor risiko iaitu umur ibu yang sudah meningkat. Penjelasannya, ibu yang hamil di usia 35 tahun dan ke atas lebih berisiko untuk mendapatkan anak sindrom Down. Ada kajian menyatakan ibu-ibu yang berusia 35 tahun ke atas ini menghasilkan ovum yang mungkin bermasalah dari segi pembahagian sel yang menyebabkan berlaku terlebih kromosom seperti yang dijelaskan sebentar tadi. Tetapi kajian mendapati 80% mereka yang mengidap sindrom Down dilahirkan daripada ibu berusia di bawah 35 tahun. Jadi bila kajian menyatakan bahawa 80% ibu-ibu di bawah usia 35 tahun melahirkan anak-anak sindrom Down, ini menunjukkan bahawa faktor risiko ini tidaklah terlalu tinggi faktornya. Bukanlah seorang ibu itu jika dia berusia 35 tahun ke atas terus akan melahirkan anak sindrom Down. Tidak. Masih ada kemungkinan untuk melahirkan anak yang normal. Kemungkinan kecil saja untuk melahirkan anak yang sindrom Down. Dan antara faktor-faktor lain juga ibu bapa yang membawa gen translokasi. Jadi seperti penjelasan sebentar tadi, sindrom Down ini merupakan penyakit semula jadi yang tidak ada ubat, di mana mereka yang mengidap sindrom Down ini sangat memerlukan sokongan secukupnya untuk mengurangkan masalah yang dihadapi oleh mereka. Jadi saya berpendapat selain daripada faktor variasi genetik, persekitaran juga boleh menyumbang kepada tahap masalah mereka. Mereka yang mengidap sindrom Down memang akan ada masalah kognitif sekiranya mereka diberi bantuan dan diberi sokongan secukupnya sejak mereka dilahirkan dan dibesarkan dengan persekitaran yang membantu. Ini dapat mengurangkan masalah yang dihadapi oleh mereka dan mereka juga boleh berinteraksi dengan orang sekeliling sebagaimana kanak-kanak normal yang lain. Jadi, antara masalah yang dihadapi oleh mereka yang mengidap sindrom Down termasuklah masalah dalam kognitif yang menyebabkan perkembangan mereka lewat. Contohnya, ketika bayi, mereka lambat dalam kawalan kepala untuk mengangkat kepala, dalam menyarap, merangkak dan berjalan disebabkan terdapat otot-otot mereka yang lemah. Ini kerana kognitif berkaitan dengan otak dan juga saraf tunjang, di mana mereka mungkin mengalami masalah disebabkan oleh kegagalan otak untuk mengawal otot dan menyebabkan otot mereka agak lemah. Selain itu, mereka juga lewat untuk menguasai kemahiran pengurusan diri, bertutur dan bahasa. Ini menyebabkan mereka akan sedikit ke belakang berbanding murid-murid yang normal. Jadi, seperti yang saya tekankan sebentar tadi, perkara-perkara seperti menguasai kemahiran pengurusan diri, bertutur dan bahasa, mereka dapat menguasainya sebagaimana kanak-kanak normal jika mereka diberikan pendedahan dan sokongan awal sejak mereka kecil dan tidak disisihkan sebagaimana pandangan masyarakat. Dan akhir sekali, antara masalah yang dihadapi oleh murid yang mengidap sindrom Down termasuklah kurang upaya intelek. Mereka sukar dan lambat dalam pembelajaran yang menyebabkan mereka perlu mengikuti kelas pendidikan khas kerana mereka mengalami seperti yang tadi, mereka mengalami kekurangan dari segi kognitif menyebabkan intelek mereka turut terjejas untuk berfikir, untuk menyelesaikan masalah, untuk mengira, membaca. Mereka memerlukan bantuan yang lebih untuk mereka menguasai kemahiran-kemahiran asas dalam pembelajaran. Jadi, apa yang saya dapat disimpulkan di sini ialah secara keseluruhannya, kanak-kanak yang mengidap sindrom Down ini berpunca daripada satu punca sahaja, iaitu variasi genetik yang berlaku secara semula jadi. Biarpun terdapat beberapa faktor lain seperti usia ibu, namun punca yang paling utama ialah kegagalan kromosom untuk disjungsi. Ini menyebabkan penyakit sindrom Down adalah kondisi seumur hidup yang tidak dapat diubati tetapi boleh dirawati untuk meminimumkan masalah yang dihadapi. Jadi, mereka yang mengidap sindrom Down ini merupakan 100% berpunca daripada variasi genetik di mana kegagalan
kromosom ke-21 untuk disjungsi. Perkara ini tidak bergantung dan tidak berlaku disebabkan oleh faktor-faktor seperti pemakanan ibu yang tidak sihat ketika hamil, seperti pengambilan alkohol, karsinogen dan sebagainya, ataupun gaya hidup ibu yang tidak sihat ketika hamil atau disebabkan oleh sinaran-sinaran radioaktif. Sindrom Down ini berlaku disebabkan secara semula jadi di mana kegagalan kromosom untuk berpisah. Sindrom Down ini boleh dikesan sejak bayi masih dalam kandungan, di mana boleh dilakukan ujian darah, ultrasound dan juga ujian tertentu yang lain, atau jika telah dilahirkan juga boleh melakukan ujian darah terhadap kanak-kanak tersebut untuk melihat sama ada terdapat lebihan di kromosom ke-21 atau tidak. Jadi berdasarkan penerangan tentang faktor yang menyebabkan berlakunya sindrom Down di kalangan murid berkeperluan khas masalah pembelajaran, apakah kepentingan pemahaman dan kesedaran tentang masalah pembelajaran dalam konteks pendidikan khas? Dan kepentingan pemahaman dan kesedaran terhadap murid masalah pembelajaran dalam konteks pendidikan khas amat penting, terutamanya dalam aspek masyarakat. Ini kerana bila terdapat kesedaran berkaitan murid masalah pembelajaran dalam konteks pendidikan khas, ianya sekaligus dapat menghilangkan pandangan serong masyarakat terhadap murid berkeperluan pendidikan khas dan boleh mewujudkan hubungan yang rapat antara murid normal dan murid berkeperluan pendidikan khas. Jadi, di sini saya ingin menekankan bahawa semua pihak perlu sedar kelebihan murid berkeperluan khas supaya stigma masyarakat yang memandang murid berkeperluan pendidikan khas sebagai beban, sebagai orang asing dalam masyarakat, sebagai mereka yang perlu diketepikan dapat dikurangkan, supaya dapat membantu mereka yang berpendidikan di sini lebih yakin untuk berhadapan dengan dunia luar di masa hadapan. Ketika mana mereka telah menamatkan persekolahan, mereka mampu untuk berdikari, mampu untuk bersosial, mampu untuk berinteraksi dengan masyarakat luar untuk meneruskan kehidupan harian mereka. Dan kerajaan juga telah menyediakan pelbagai medium sokongan untuk murid berkeperluan pendidikan khas. Tinggal ibu bapa kepada mereka yang berkeperluan khas ini sahaja perlu aktif menyertai aktiviti-aktiviti dan program-program yang dilaksanakan supaya anak-anak yang bermasalah pembelajaran ini mendapat manfaat secukupnya dan sekaligus boleh meminimumkan masalah dan mengoptimumkan potensi yang ada pada diri mereka. Jadi, setelah saja menerangkan punca-punca mereka yang bermasalah pembelajaran atau lebih spesifiknya sindrom Down, saya ada beberapa soalan untuk yang telah mendengar penerangan saya sebentar tadi. Jadi sampai di sini saja video saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih.